Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Meneruskan lagi program Iqra' kita, satu helai satu hari, yang akan kita mulakan pada muka surat 40 Suratul Baqarah juzuk 2 ataupun helaian akhir untuk juzuk 2. Jadi pada hari ini kita akan baca muka surat 40 bermula ayat 246, juzuk yang kedua ataupun helaian akhir bagi juzuk 2. Sebelum kita bacakan ayat pada muka surat ini, perlu sidang penonton, pendengar, hadiri muslimin, muslimat ketahui bahawa muka surat sebelumnya ataupun helaian sebelumnya, dua helai sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh berkenaan dengan urusan nikah kahwin dan cerai berai. Maksudnya bagaimana satu keluarga itu dibentuk dengan perkahwinan dan bagaimana sesuatu institusi keluarga itu dibubarkan melalui penceraian ataupun dalam istilah disebut talak. Saya tidak menyentuh panjang tentang helaian tersebut, tetapi satu persoalan yang suka untuk kita sentuh di sini ialah pada muka surat 39 ayat yang pertama, pada baris yang pertama, iaitu ayat 238, Allah SWT menyebut hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, iaitu peliharalah kamu solah ataupun semayang salawat tu, iaitu merujuk kepada solah yang 5 itu. Okey, peliharalah semua solat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan solah wusta. Di sini ada satu istilah Allah Ta'ala sebut wassalatil wusta, solat wusta. Jadi perbahasan panjang tentang apa itu solat wusta, cuma sepakat ulama solat wusta ini merujuk kepada solat asar, solat pada waktu asar. Dan dirikanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Sedar atau tidak sedar, sidang pendengar penonton sekalian, ayat ini Allah SWT datangkan di celah-celah ayat berkenaan dengan nikah kahwin. Sebelum itu Allah Ta'ala cerita bagaimana perkahwinan itu, bagaimana ia diwujudkan, terbentuknya ke suatu keluarga, bagaimana cara kita berurusan dengan suami isteri, bagaimana sepatutnya berlaku perlakuan-perlakuan di antara suami isteri, bagaimana ajaran yang Allah SWT aturkan jika sekiranya si suami meninggal, bagaimana halnya keadaan isteri itu untuk dia melalui tempoh-tempoh yang dipanggil sebagai satu tempoh 4 bulan 10 hari. Tempoh berkabung 4 bulan 10 hari. Allah SWT nyatakan secara jelas. Arba'ata ashhurin wa 10. 4 bulan, 10 hari.
Sehingga kan saintis-saintis barat buat kajian. Kenapa 4 bulan 10 hari? Kerana proses apa orang panggil untuk orang perempuan ni, haid mereka yang berlaku dalam tempoh itu menyebabkan rahim mereka berada dalam keadaan bersih daripada benih lelaki. Jadi dalam ayat-ayat yang Allah Taala sebut ini, bagaimana perkahwinan itu, bagaimana cara nak hidup suami isteri, keadaan-keadaan yang berlaku, kemungkinan-kemungkinan. Maka datang ayat tertiba bahasa kita learning. Tertiba Allah Ta'ala datangkan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat, jagalah semayang, dan juga jagalah solat wusta, iaitu solat asar. Kerana ulama kita bagi tahu solat ini sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Seperti mana dalam kenyataan-kenyataan lain disebut, solat adalah bentuk hubungan hamba dengan Rabb, dengan Allah. Jadi bagaimana bentuk solat itu, begitulah gambaran yang boleh kita ketahui tentang keadaan solat mereka. Bagaimana solatnya itu, begitulah bentuk hubungan, gambaran tentang hubungan hamba dengan Allah. Jadi sepatutnya, sayugianya kita sebagai orang Islam, yang mana kita sememangnya dah ketahui bahawa solat adalah satu perkara yang besar, penting, maka perlu untuk kita jaga sebaik mungkin. Untuk kita pelihara solat ini. Dan kesan dia apa? Kesan dia kepada kehidupan. Sehingga kan, kesan dalam keluarga. Kesan dalam keluarga. Bagaimana semayang punya peranan, solat punya peranan kepada pembentukan keluarga yang harmoni, sakinah, rahmah, mawaddah, yang disebut-sebut, yang dicanang-canang, tapi dia punya kunci dia adalah solat. Jadi jika sekiranya kita lihat ataupun ada kes-kes yang berlaku semayang tetapi masih lagi berlaku masalah pada keluarga, masalahnya adalah pada individu itu. Solat itu, adakah betul-betul dikerjakan seperti yang dituntut? Atau hanya sekadar solat? Jadi, ini pada helaian cerita tentang solat ataupun perkahwinan ini yang Allah SWT datangkan ayat-ayat di pertengahan ini pada helaian sebelumnya. Adapun pada helaian hari ini, kita akan bacakan berkenaan dengan bagaimana Allah SWT datangkan satu kisah berkenaan dengan peperangan di antara Jalut dengan Talut pada zaman Nabi Musa AS. Jadi, walau bagaimanapun, Talut dan Jalut ini adalah satu kelompok golongan yang berlaku di antara golongan yang mentauhidkan Allah dengan golongan yang mensyirikkan Allah. Jadi Jalut ini golongan yang mensyirikkan Allah, golongan yang jahat, berperang ataupun ditentang oleh Talut, orang yang mana Allah SWT lantik dia jadi pemerintah, yang mana asal dia orang biasa, orang kampung, tetapi Allah SWT boleh angkat siapa sahaja yang dikehendaki untuk jadi pemimpin. Allah Ta'ala boleh rendahkan, jatuhkan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi setelah mana berlaku peperangan ini, yang membunuh Jalut adalah Nabi Daud AS. Peperangan ini juga disertai oleh Nabi Daud AS, yang mana Nabi Daud adalah ketua atau kepala kepada Tauhid, manakala Jalut golongan yang menjadi ketua atau kepala syirik.
Maka seperti mana ketua Tauhid ini lah yang akan membunuh Jalut, ketua syirik. Begitu juga nanti berlaku di akhir zaman, yang mana Dajjal sebagai ketua kepala kepada syirik akan dibunuh oleh ketua Tauhid, iaitu Nabi Isa AS. Walaupun Nabi Isa akan menyertai bersama-sama dengan Al-Mahdi dalam menentang atau menghapuskan kesyirikan kepada Allah, tetapi akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS. Jadi insya-Allah kita akan baca pada ayat 246 ke surah 40 sebagai program Iqra satu helai satu hari pada hari ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah mana Musa wafat, setelah mana kematian Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Dia request nak ada Nabi lain pula ataupun raja. Bani Israel setelah mana wafatnya Nabi Musa, tak ada Nabi. Jadi dia request supaya diangkat seorang raja untuk dia dapat sama-sama berperang. Maka Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga? Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami? Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Dan Allah Maha tahu siapakah orang yang zalim. Allah cerita keadaan Bani Israel. Dulu masa dia dengan Nabi Musa, Allah dah suruh dah masuk ke Baitul Maqdis, perang dekat sana. Halau penjajah ataupun orang yang menguasai Baitul Maqdis ketika itu. Allah dah perintahkan dah mereka bersama dengan Nabi Musa untuk perang. Tapi mereka engkar. Apa jawapan yang mereka beri kepada Nabi Musa AS? Dia kata apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel, kaum Nabi Musa ni, dia boleh jawab, boleh beritahu kepada Nabi Musa, gilah kamu. Idhhab anta, engkau pergilah
kamu pergilah, wahai Musa, kamu pergilah, wa rabbuka, dengan Tuhan kamu. Inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami nak duduk je sini. Tak mau masuk perang pun sana. Kamu pergi dengan Tuhanmu, wahai Musa, perang dulu. Selesai baru kami masuk. Ini jawapan yang Allah SWT telah nyatakan dalam Al-Quran, ahwal keadaan Bani Israel. Tetapi bila datang ayat ini, dia boleh kata yang dia nak request satu orang raja ataupun pemimpin, pemerintah untuk diperang lagi. Sedangkan Allah dah tahu dah keadaan mereka, perangai mereka. Sebab itu datang persoalan. Kamu dah akan perang juga jalan Allah pun kalau kami lantik raja. Ini keadaan. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kamu. Ini rentetan kepada ayat sebelum ini, yang mana Bani Israel request satu orang raja atau pemimpin untuk dia dapat berperang, untuk menentang kesyirikan ataupun golongan-golongan yang zalim, mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka Nabi mereka telah kata, sesungguhnya Allah telah angkat Talut menjadi raja kamu. Talut ni asal orang biasa je, tidak ada kekuatan pun, tak dikenali pun. Tetapi bila Allah angkat jadi raja, apa Allah Ta'ala buat? Allah bagi kekuatan, Allah bagi kecerdasan, Allah bagi. Sebab dia Allah, dia boleh angkat siapa sahaja yang dikehendaki, dia boleh turunkan siapa sahaja yang dikehendaki. Dan bila Allah hendak, Allah angkat, Allah akan bantu. Sesiapa yang mendapat bantuan Allah tidak akan terkalah. Jadi kaum mereka jawab, bagaimana Talut dapat memerintah ke atas kami? Bagaimana Talut yang kamu kata diangkat jadi raja itu boleh memerintah kami? Sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu. Kami lebih berhak atas kerajaan itu. Kenapa perlu dia? Kenapa perlu Talut? Siapa dia? Apa kelebihan yang dia ada? Apa kekuatan yang dia ada? Ini keadaan ahwal yang Allah Ta'ala nak ceritakan siapa Bani Israel. Sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Talut tak ada benda, tak ada kelebihan, tak ada harta. Maka Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja. Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah pilih Talut untuk jadi raja atas kamu, dan Allah Ta'ala juga telah berikan dia kelebihan ilmu dan juga kekuatan fizikal. Wazadahu bastatan fil ilm wal jism. Allah Ta'ala bagi. Allah beri kelebihan ilmu, kepandaian, dan Allah beri juga kekuatan fizikal untuk dia menjadi pemerintah. Allah memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Allah Maha luas kurniaannya, lagi Allah Maha mengetahui siapa yang layak, siapa yang berhak. Kerana dia Allah, pemerintah yang sebenar-benarnya. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut. Tanda-tanda kerajaan bagi Talut itu datangnya tabut. Apa dia tabut? Peti tempat menyimpannya Taurat. Peti bekas yang mana dalamnya tersimpannya Taurat. Iaitu tanda-tandanya kerajaan Talut ialah datangnya tabut kepada kamu. Tabut bekas yang ada berisi Taurat tadi datang kepada kamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu. Yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Jadi ini satu tempoh zaman setelah zaman Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu fasa yang seterusnya lah. Bukan lagi zaman Nabi Musa secara khusus, tapi zaman selepas itu. Tapi masih lagi dalam lingkungan Bani Israel. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Muka surat seterusnya, surat 41. Ayat 249. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, so sekarang Allah Ta'ala telah lantik Talut jadi pemimpin, raja untuk berperang. So sekarang ni telah bawa bala tenteranya untuk berperang. Maka Talut berkata, Allah akan uji kamu sekalian. Wahai tentera-tentera aku, Allah akan uji kamu sekalian dengan apa? Dengan sebatang anak sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, sesiapa yang minum airnya, dia bukan daripada kalanganku, bukan pengikut aku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali secedok dengan tangannya. Jadi ujian kepada pengikut Talut pada keadaan itu adalah diuji dengan air sungai. Dalam keadaan dahaga, dalam keadaan memerlukan air kerana perjalanan yang sangat jauh, maka mereka diuji dengan air yang banyak, iaitu sungai. Jadi ujian kepada mereka adalah mereka tidak boleh minum air. Jika minum juga, mereka minum juga air daripada sungai itu, mereka bukan daripada kalangan pengikut Talut ataupun golongan Tauhid ketika itu, melainkan secedok sahaja. Jadi secara logiknya kita fikir,
dalam keadaan air yang banyak, kenapa lagi ada larangan kepada mengambilnya? Sedangkan ketika itu mereka sangat memerlukan. Tapi begitulah keadaan. Allah Ta'ala punya aturan, ujian bagi zaman mengikut keadaan mereka. Yang mana mereka ketika itu atau pengikut Talut ini diuji dengan air sungai. Yang mana mereka sangat memerlukan air, tetapi mereka hanya dibenarkan setakat secedok tangan sahaja. Jadi refleksi kepada itu, bagaimana kita hari ini didatangkan dengan ujian-ujian, peraturan-peraturan, hukuman ataupun peraturan-peraturan syariat yang diajarkan kepada kita, sepatutnya menjadi satu motivasi untuk kita patuhi, taat. Kerana untuk golongan atau pengikut Talut ini yang betul-betul dapat taat dengan cara minum air setakat secedok tangan sahaja ini, golongan ini sahaja yang diterima oleh Allah dan mereka berjaya. Manakala bagi yang engkar, yang minum air lebih daripada yang ditetapkan, mereka tidak taat, maka golongan ini tidak diterima oleh Allah dan mereka adalah golongan yang gagal. Jadi secedok air sahaja daripada tangannya, tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Jadi yang lulus adalah golongan yang sikit sahaja. Sebahagian kecil daripada mereka sahaja yang lulus dengan ujian ini. Jadi bagaimana dengan kita? Kita tergolong daripada golongan yang ramai ataupun sedikit. Jadi ayat ini menjadi satu refleksi pada diri kita untuk kita terus membuat persiapan perjuangan untuk kita jumpa dengan Allah dengan ujian-ujian yang mendatang. Jadi sebahagian kecil daripada mereka sahaja yang dapat mengikut ataupun dapat taat kepada peraturan atau arahan daripada Talut tadi. Jadi ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Dah ogok dah. Dah lah sebahagian besar tadi dah tewas dah, fail dah dekat sungai tadi. Jadi hak baki yang tinggal ni pun kata, Allah dah ogok dah nak jumpa dengan, nak perang dengan Jalut dan tentera Jalut ni. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, dalam hak kelompok yang lulus tu pula, ada pula satu grup lagi yang ada kekuatan yakin yang kuat ini, kata betapa banyak kelompok kecil telah mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Ada statement ni. Golongan kecil sikit boleh menewaskan, mengalahkan golongan yang besar, yang ramai dengan izin Allah. Jadi sesiapa yang taat kepada Allah, walaupun fizikal dia, walaupun bilangan dia sikit, kecil, tetapi di sana ada bantuan Allah. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika sekiranya kamu dibantu oleh Allah, fala ghaliba lakum, maka sekali-kali kamu tidak akan dikalahkan. Kerana di belakang kamu ada Allah. Jadi di belakang orang sedikit, golongan yang sedikit ini, yang lemah ini, ada bantuan Allah, maka dia tetap akan menang. Seperti mana Allah Ta'ala telah ceritakan keadaan ahwal Perang Badar dalam surah Ali Imran. Panjang Allah cerita. Sehingga dalam ada satu ayat Allah kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini ayat ni. Yang jadi mereka kata berapa banyak kelompok kecil, sikit, telah mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah berserta dengan orang yang sabar. Banyak tempat Allah beritahu Allah bersama dengan orang yang sabar dengan kebenaran. Sabar saja tak betul kok. Sabar dalam arti kata sabar dengan kebenaran. Jika dia benar, dalam masa yang sama dia sabar, Allah bersama dengan orang yang ada sifat ini.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, siapa mereka ni? Tadilah Talut dan pengikut dia, tentera dia. Nak lawan berperang dengan Jalut. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang kafir. Ini antara bentuk-bentuk doa yang sepatutnya menjadi doa kepada kita semua untuk mengharungi kehidupan kita yang mendatang, yang berbaki ini. Sebaiknya untuk kita lazimi diri kita dengan doa seperti ini. Jadi walaupun situasi sangat getir, mereka tetap berdoa pada Allah, memohon bantuan supaya diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menghadapi musuh. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Maka mereka telah mengalahkannya dengan izin Allah. Mereka ni siapa? Talut dengan pengikutnya telah berjaya mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Jadi ada beberapa tempat atau banyak tempat dalam Al-Quran bila diceritakan berbentuk dari sudut pandang tauhidnya, Allah beritahu semua yang berlaku dengan izin Allah. Seperti mana tadi ayat yang golongan ramai mengalahkan yang golongan sikit mengalahkan yang ramai dengan izin Allah. Begitu juga Allah Ta'ala ingin menguatkan lagi bahawa yang kelompok kumpulan Talut dan pengikutnya ini telah mengalahkan Jalut dengan tenteranya tadi, Allah dengan izin Allah juga. Dan Nabi Daud AS telah membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, iaitu telah memberi kepada Nabi Daud AS kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Jadi kerajaan ataupun hikmah kerajaan ini Allah Ta'ala telah beri, pindahkan balik daripada Talut kepada Nabi Daud AS dan diteruskan oleh anak Nabi Daud AS iaitu Sulaiman AS. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, iaitu Allah Ta'ala ceritakan ni kepada Nabi Muhammad untuk diberitahu pada kita dalam masa yang sama. Ayat ini untuk kita, cerita ini untuk kita sebagai pengajaran dan teladan. Dan engkau, wahai Muhammad, adalah merupakan seorang Rasul. Jadi detail kepada cerita ini, sidang penonton boleh rujuk dalam tafsir-tafsir yang mutabar untuk kita dapat lebih penerangan, keterangan. Untuk Allah Ta'ala beri kita lebih kefahaman. Dan supaya kita dapat boleh kefahaman dalam memahami kalamullah Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai mukjizat tunggal ini. Satu-satunya mukjizat yang mana kita sedia maklum mukjizat ini hanya pada Nabi-Nabi. Tetapi satu-satunya mukjizat yang Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikongsi bersama umatnya, iaitu kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik, kesungguhan untuk memahami, membaca, menguasai, menghafal Al-Quran dengan lebih baik
dan lebih baik lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.